kepada al-fawaid. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ala fa'awaw yudhibuma. Jadi berjalan dia sehingga jumpa tembok, minta nak jadi tamu orang kapur ni tak mau. Inilah cerita dia ni. Faman lam yu'ta, kata ulama tadabbur, dia kata apa? Siapa-siapa minta dengan orang tak bui. Tengok ni, Nabi Musa minta dengan orang kapur ni nak jadi tetamu. Kami ni mari jauh, ada kerja banyak sini, berilah kami tempat duduk lah. Kalau ada rumah tumpangan, sampai kita ni kat rumah tetamu ke, homestay ke, kita nak tupai duduk situ, makan-makan. Dulu pakai ada homestay, apa duduk buat kemah. Simple je. Tapi orang kapur ni memang tak mau. Kata di ulama tadabbur, faman lam yu'ta, tulis ayat Quran. Kata-kata faman lam yu'ta yata'azza bihadhil Quran. Mana-mana orang kalau kita pergi, orang tak siwi tetamu kita, tak jamu makan kita, buat tak kenal kita ambil lah cerita Nabi Musa dengan Khadir. Kita pergi nak tolong orang, tapi orang tak hargai kita. Kita pergi nak bantu demo buat tak kena jasa kita. Kita nak pergi tolong dia buat tak apa ni, tak peduli dengan kita. Dengan Khadir dengan Musa ni mari jauh nak pergi tolong tembok, nak pergi tolong betul tembok. Tapi orang kapur ni bakhil. Wa kam mimman hana 'alan nasi wa huwa jalilun 'indallah. Berapa ramai manusia anggap kita orang tu hina, tak berguna, tak ada kedudukan, tapi mulianya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tengok, ini dua orang Nabi ni. Musa Nabi, Khadir Nabi. Ataupun Musa Nabi, Khadir Wali. Dua orang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi orang kapur tak kenal, nak bagi minum air setengah pun tak boleh. Allahu Akbar. Ini ingat molek dah. Jadi mana-mana orang yang terhalang daripada dapat nikmat, orang tak sibuk apa kita kata Nabi Musa dengan Khadir pun orang tak kenal, buat aku. Jangan. Allahu Akbar. Ana dalam hidup ni ada sekali peristiwa yang kita rasa sedih lah. Ada satu tempat ni besar, kalau kita sebut ni ramai orang kenal, tapi kita tak disebut lah. Orang Arab bagi projek buat bangunan untuk tahfiz Quran 2 juta, ingat 2 ke 3 gitulah, juta ringgit. Besar bangunan, buat dengan cermin kaca, comel ke main. Jadi Arab tu mari sini, mari rumah. Dia kata, Abu Anas, mu teman aku nak pergi tengok apa ni bangunan tahfiz yang aku buat. Gilah kita. Ana bawa kereta dia. Arab tu mari daripada Kuala Lumpur mari, daripada kedutaan British. Kita pergi tu Zuhur, waktu solat Zuhur. Oleh kerana pengarah tempat tu tak suka Arab mari tengok projek pada Arab tu bagi duit. Arabnya bagi duit. Orang hak bagi duit mari nak tengok projeknya marah. Tak suka. Ana sangat malu lah dia kata. Berasa malu. Tapi kena ayat ni berasa segan pula. Setengah air tak bagi. Kita bawa tu Arab mari jauh-jauh pada Kuala Lumpur mari. Daripada gelas air pun tak minum. Buat setah dia duk bokok nasi, duk pakai nasi bokok masuk dengan air batu. Allahu Akbar. Aku tak apa, Abu Anas tak apa kata. Oi kapur, tapi Arab ni macam nak buat. Masya-Allah tabarakallah. Banyak cerita. Kita janganlah. Anak kata ni bukan perangai orang Melayu ni, orang baik dengan orang. Orang tak buat walaupun kita tak kenal orang mari. Kena jamu juga air. Bagi juga kuih. Walaupun kita tak suka dengan dia, tapi kita kena ingat dia dah bagi berapa dah. Itulah pengalaman anak bawa tetamu yang agak sangat memalukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah kita semua, dan sahabat yang buat kerja perangai lagu ni tu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, ya Allah. Sedih. Akhir kali dah pukul 2 lebih dah, air tengok tak bui. Kata Syekh, kita balik lah. Balik nak cari kedai Arab lah, makan nasi tengah hari. Gitulah perangai. Baiklah para jemaah sekalian,
Jadi dalam ayat ini tikrar ahla hatta iza ataya ahla qaryat ahla qaryah istat'ama ahlaha. Tengok ahla. Biar jalan Quran nak sebut dua kali benda sama. Dia kata tikraru kalimah ahla ala sabilit taukid. Nak royaknya penduduk kampung ni. Orang kampung ni bakhil. Dua kali sebut orang kampung. Kita janganlah tunjuk perangai wuduh. Orang mari kampung kita buat perangai tak bangun, jangan. Paling tidak pun bagi abinu hai, kata orang setengah. Kalau ada kuih bagi kuih. Jangan kita minta maaf ya, kami tak sedia ni sebab tak tahu apa ni. Tapi kenapa dia tak sedia? Kenapa staff boleh pergi beli makanan buat mari? Berapa jam kita duduk situ? Tak ada setengah air diberi. Allahu Akbar. Jangan jadi kapuk, jangan jadi pusat bakhil lagu ni, jangan. Kena ada bila kita ajak orang, tak apa, orang tak kisah pun, beli air tepi jalan tak apa dah. Tak payahlah beli kopi-kopi hok kedai mahal-mahal tu. Tak usah tu. Kita pun tak suka. Dia beli kopi tak tahu sekali. Kalau nak jamu kita, dia ajak pergi kedai kopi yang masyhur, tapi owner dia, pemilik dia orang bukan Islam, kita tak suka. Tak usahlah. Kalau ajak Abu Anas pergi, dia tak minat lah gitu. Cari kopi orang Islam walaupun nama tak apa sahur. Cukuplah. Sedap setara mana pun pergi jambe belakangnya tu. Sedap setara mana sedap. Lainlah kalau kita minum kopi mahal tak. Pergi kecil tu bau semerbak kawan. Ni kopi kedai tu ni bau hati berat belakang. Baiklah. Itu baru yang pertama, baru tu kita pergi yang kedua pula. Main-main. Faedah yang kedua, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah. Gilah Nabi Musa dengan Khadir sehingga mereka berdua sampai kepada kampung. Walam yakul wasala ila ahli qaryah. Sampai ke penduduk kampung tu tak. Hatta idza ataya ahla qaryah. Dia kata ataya sehingga dua orang tu sampai situ. Isyaratu ila anna ityanahum laha kana ala qasdin. Ayat ini menunjukkan bahawa Khadir dia memang dia pergi situ. Agenda dia, tentatif dia, perjalanan dia nak pergi ke tempat tu. Allah Ta'ala beri dah dia punya bahasa. Kalau bahasa kita lah ni GPS lah. Wiz tunjuk jalan. Ada dah aku nak pergi situ. Lepas tu lah bila sapa tu, dia direct situ, jumpa orang kapur, kita beri tempat duduk rehat ni. Tak ada. Dia pun pakai betul di dia budak tu. Ini menunjukkan bahawa isyarat menunjukkan bahawa Khadir memang menuju ke tempat yang tersebut. Dia nak pergi situ. Bukan kata bukan kata spontan jumpa dak. Dia kita kata bila kita ada satu agenda besar, kita kena fokus tulis belajar. Bila kita nak buat satu benda, fokus. Contohnya kita turun daripada rumah nak pergi bantu orang, pergi situ dulu. Jangan duduk melilang kosir-kosir dulu. Dahlah janji dengan orang, tunggu saya akan datang. Dia duduk berhenti kedai kopi dulu, buah joya situ. Orang ajak makan buah, pergi makan buah pula. Petai baru sampai tempat janji. Orang tak. Bila kita janji, kita nak tuju satu tempat, buat satu agenda, utamakan yang itu dulu. Sudah program, barulah kita pergi cari. Nak pergi buah kan, nak pergi healing kan, nak pergi apa, silakan. Jadi kita kata, dia dalam ulama tafsir kata, tafsir Ibnu Arafah kata, isyaratu ila anna ityanahum laha kana ala qasdin, memang dia fokus nak tuju ke tempat tu. Sebab itulah bila jumpa orang kapur tu minta nak jadi tetamu, orang kapur tak peduli, dia kata cara dia lah, kita nak pergi betul tembok hak nak utuh, biar dia. Allahu Akbar. Yang ketiga, tulis faedah yang ketiga, istata'ama ahlaha, minta makanan, minta nak makan. Kata di ulama tadabbur, siapa dia pula kata ni, dia kata al-qasab, contohnya an-nukat ad-dalah 'alal bayan,
dinukil oleh Ibnu Ashur daripada An-Nukat. Dia kata fil ayati dalilun ala ibahati talabil ta'am li'abiris sabil. Harus kita pengembara ni, kalau siapa di mana-mana tempat, dua ya kita. Sama ada kita tanya mana kedai, aku nak makan. Kalau kedai tak ada dah, kita minta makan yang orang kampung tu. Tak ada kau makan yang kita lapar ni. Boleh kita minta. Sebab pengembara ni dia tak tahu tempat. Li'annahu syar'un man qablana. Ini syariat orang dulu. Pergi kampung minta makanan bagi pengembara. Wa hakaquhu Quran cerita walam yarid ma yansahuhu. Tak ada dalil yang menunjukkan ayat ni dibatalkan hukumnya. Maknanya kita pengembara berhak untuk minta makanan dengan tempat orang kita pergi tu kalau sekiranya tak ada makanan. Tapi kalau makanan yang bekal kita tu minta orang lah. Kalau kedai ada, kita ada duit tu sudah minta orang, kita beli. Tapi ini tak ada. Kita kadang-kadang macam tu juga. Nah, kita pergi satu tempat, kedai tutup dah. Kedai dah tutup. Adanya rumah orang ni. Dalam rumah mestilah ada. Kalau tak ada makanan yang banyak pun ada roti. Nah, lepas roti ada apa? Jam. Ada apa lagi? Cheese. Sedap juga, nyicah tak? Malam-malam sekut tawar ke sekut mayak? Mungkin nak sekut mayak. Woi, tak lupa tak kena sekut mayak. Kenapa sekut mayak? Pasal apa jadi sekut mayak? Biasanya kalau dulu-dululah, kalau pergi mayak-mayak kau, dia tahu ke kubur, sekut tu ada dalam pinggan. Lah ni tak ada orang tak main dah benda tu. Cerita orang kapul main dulu. Boleh ada main sekut mayak laginya. Tak, biskut tawar kata gitu. Biskut mayak. Jadi itu dia panggil boleh. Boleh kita minta. Dalam ayat ini juga sekaligus fil ayat masyru'iyatu dhiyafati 'abiris sabil. Ayat ini juga mengajar kepada kita adalah kita beri penghormatan kepada pengembara. Orang mengembara mari pak kita, awak nak pergi mana? Tak ada lah. Kita cari tempat bagi dia. Bagi homestay ke, bagi rumah tetamu ke, bagi apa ni rumah diafah, guest house kata orang. Kita kena utamakan yang tu. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Nabi manusia. Kalau tidak, kenapa Musa nak minta makanan? Nabi itu ma'alihil insan minal bashariyat walau kana nabiyyan. Walaupun Nabi, dia kena ada makanan juga. Allahu Akbar. Baiklah. Panjang pula. Ingat ke pendek-pendek ya. Kemudian mari ayat tulis faedah yang keempat. Qala law syi'ta lattakhazta 'alaihi ajra. Musa kata boleh dah minta upah. Apa kapur ni kupik bakhil. Minta upah. Fi hadhil ayat ibahatul makasib. Ayat ini menunjukkan bahawa kita minta upah bila kita buat kerja. Wa akhdhil ujrati 'alal 'amali. Bila kita buat kerja, kita boleh minta upah. Tapi ingat molek, seeloknya kalau nak minta upah, bincang dulu sebelum buat. Kita boleh tolong ni buat ni, tapi upah dia RM2,000, RM1,000, RM500. Biar jelas. Lah ni macam mana ni? Tak apa, kita buat dulu. Atas mari invoice dia panggil. Atas bil mari RM5,000 kena. Allah mahanya. Ingat kau RM1,200 ya. Jadi tak boleh. Walau macam mana pun, sebelum buat sesuatu, kita kena kembali kepada perjanjian. Ataupun ikut uruf. Mana kalau orang buat beki ni harga dia. Tak apa. Tapi zaman kita dulu ni tak boleh. Dia panggil banyak scammer ni. Kalau tak janji kena. Dia cah mahal. Allahu Akbar. Cah mahal. Kadang-kadang beribu-ribunya cah mari. Ini bahaya. Jangan duk main. Sebab itulah bila Nabi Musa cadang, lau syi'ta lattakhazta 'alaihi ajra, kalau nak ambil upah lah kita. Boleh ambil upah sebab kita buat kerja.
falam yunkirul Khadir. Khadir tak ingkar cadangan Nabi Musa, bal a'lamahu, bahkan Khidir kata annal intizar bihi ila waqt ittikhadhihi al-ajr lam yumkinhu. Jadi Khidir kata kalau kita nak tak baiki dulu, nanti dinding itu terbalik, terbongkar ni kanz sipai ni bagai-bagai hak tu budak tu sipai dalam. Jadi kita lah ni maknanya bila kita segera kena baiki dulu, lepas tu baru bincang nak baiki nak apa ni, nak ambil upah ke tak ambil upah. Maknanya ada masa kita boleh tangguh, saya boleh baiki ni tapi sekian. Tapi kalau rumah orang ni nak utuh dah, ataupun tangki air dia bocor, buai keluar, tak usah duk bincang, pergi baiki dulu lah, tutup stop air tu dulu, takut membazir baru bincang. Jadi ada benda kena segera akan, ada benda boleh dibincang dulu. Tapi seeloknya kalau benda tu boleh tangguh, bincang dulu, setuju harga baru buat. Bincang dulu, setuju harga baru. Lo ni tak ada pakai atas bill, atas invoice mahal mari nyanyo kita dah. Okey, kalau kita kata siapa-siapa invoice mari mepeh kawai tu tak suka mahal gini umur ni. Kita banyak benda-benda lagu ni. Betul itulah kita kena belajar ketelusan dalam pengurusan. Berapa harga biar betul. Allahu Akbar. Ana terima kasih kepada sahabat saya, apa ni, bila kita nak buat amal benar ni, dia tak akan mudah-mudah beli barang. Dia akan tanya 3-4 kedai dulu nak cek, sebab kita nak tahu harga. Baiklah, yang pentingnya tegur cadangan Khidir ni dikira mengganggu tugas cadangan Musa ni. Khidir kata ini termasuk dalam banyak cakap juga, langgar SOP juga. Maka marilah isyarat yang kelima. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Musa, cukup dah kota sabar sudah tamat. Jadi kita kena pisah dalam kita dua. Mu nak gimana ikut mu. Aku tak panggil kau datang, aku tak jemput engkau mari. Dah. Dan sekarang waktu berpisah. Sebab apa berpisah? Siapa berpisah? Bapa Nabi biasa berpisah sebab sudah cukup syarat SOP sabar. Jadi kita pun selalu kita sebut pada pelajar-pelajar, ingat molek dah. Mana kalau sudah cukup syarat kena buat lah. Pelajar-pelajar hak nakal ni, amaran pertama, amaran kedua, yang ketiga jalan. Inilah kata di para ulama, Nabi Khidir cakap dengan Musa, kita kena pisah dengan Musa. Kalau tidak banyak kerja aku terganggu, muduk kacau. Walau macam mana pun untuk menenangkan hati Musa, dia pun cerita juga, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan cerita satu persatu kenapa aku buat benda tadi. Ini penting, ingat molek. Kita nak buang orang, kita nak temani orang, kita nak reject orang, kena menyatakan sebab, biar jelas. Jadi bila Nabi Musa dengar satu-satu alasan yang diberi oleh Khidir, kenapa dia rusakkan kapal, kenapa dia bunuh budak, kenapa dia baiki tembok ni segera, Nabi Musa pun Allahu Akbar. Kalau aku tahu awal, aku tak bantah. Betul tak? Tapi itulah nama dia kesabaran. Itulah yang dikatakan SOP pelajaran. Tamatlah kita.